الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd wa lakal syukr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sentiasa bersyukur yang mula dari hati kita, insya-Allah lidah kita, segala pergerakan kita untuk sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak Amba nak baca kitab yang Amba selalu dah baca baru ni, tapi masih ada tajuk-tajuk yang ingin sampaikan pada Amba sendiri dan kita semua lah. Tajuknya Iman Kaifa Nabda' Bih. Al-imanu awwalan Kaifa Nabda' Bih. Iman pertama kali untuk bagaimana kita nak mula segala hidup kita ini. Tadi kita celak tidur pun, insya-Allah kita mulakan dengan alhamdulillah, sebut nama Allah, puji Allah, boleh kita hidup balik peluang yang diberi. Alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita sebut semua dalam bangun tidur tu, wa ilaihin nusyur, pembaharuan iman. Iman yang sentiasa kena baru iman kita. Kena sebut semua, Nabi kata jaddidu imanakum, sebut baru semua iman kita ni. Sebab iman yang diberitahu oleh Allah, oleh Rasul, dia akan kadang-kadang berkurang iman kita, kadang-kadang surut turun, kadang-kadang iman itu meningkat. Dan kita ada usaha supaya tiap hari hidup kita ni iman kita meningkat dengan kita membaharui hati kita, lidah kita, la ilaha illallah. Tadi berapa kali dah pagi ni kita sebut la ilaha illallah. Start daripada kita dengar azan, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sebut la ilaha illallah sekali dengan Tok Bila. Hayya 'ala salah, kita sebut pula la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, keupayaan untuk kita nak teruskan hidup ini melainkan dengan kekuatan yang Allah bagi nyawa, bagi hidup, bagi rezeki. Semalam nak tidur tengok mesej start pi telefon banyak kali. Yang kata dia duk mengajar kemarin di Kota Baru juga rasa dia. Lepas tu dia rasa pening dia kata. Saya rasa saya tak yakin nak boleh bawa kereta mari. Dia kata start gila lah. Kita pun bangi tadi rasa gitu juga. Amor ni ada penyakit cimani. Takut hypo gitulah. Tapi saya sama lah kan nak ke Zajah. Kalau ada rasa gana-gana, nampak ketak, perlu lah apa ni, gula ke apa ni, bawa sama item untuk siap sedia sama ni. Boleh jadi benda tu sekaligus, sekelip mata boleh ubah, boleh apa semua sekali. Iman yang perlu kepada meningkatnya iman ini dengan taat kita pada Allah. Bila kita start kita nak buat taat, insya-Allah kita boleh meningkat iman kita tadi dengan kita mengucap, dengan kita minta boleh keluar masuk rahmat Allah. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kita dengar mari sini pula, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila kita dengar tu email baca tadi, start daripada surah wajib kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ni kita baca dah tadi dalam sebelum tu email nak baca Fatihah deh.
kita kata dah sungguhnya semaya aku, puasa aku, hidup aku, mati aku, semua ni lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Itu pun kita dak baru iman dalam solat kita. Lepas tadi asyhadu an la ilaha illallah, dialah Allah. Di antara ayat kita dengar tadi, rafa'a ba'dukum, yang buat kita tak sama, ada hak kaya, ada hak miskin, semua tu liyabluwakum. Tuhan nak uji kita. Mari yang kawi, Tuhan nak uji orang miskin, tak pernah duduk rasa nikmat, tarik sikit. Orang kaya tak jejah apa orang kaya, hak gaji kerja tak jejah apa, bahkan relax pula dia daripada kerja 8 jam ke 3 jam dia umur pula, jimat banyak pitih yang ada. Abang nikah anak saudara 2 kali ni, misalnya PKP ni, jimat banyak rupanya, pergi 5 orang. Lepas tu banyaklah hak jimat dia, hak kena habis 10,000, rasa daya 1,000 habis kodok deh. Hak untuk majlis hak sunat-sunat, hak kita ada hak belanjaan kita ni, ada hak darurat, hajiyah, kamaliyah. Hak dok buat dalam majlis banyaknya tahsiniyat, bukan darurat, bukan hajat. Hak tahsiniyat tu banyaknya, hak bazir pun banyak lagi. Kita rumah tu penuh. Kalau jin nikah tak boleh bagai tu, orang pun penuh dalam mari lagi, nak guna tak boleh juga, gelah apa semua sekali. Kodok jadi hiasan. Itu pun kadang-kadang kita rasa tak perlu ni benda-benda gini. Bila Tuhan uji gini, ada hikmah di sebalik ujian Tuhan ada. Liyabluwakum, Tuhan kata nak uji kita, wa nabluukum bisyarri wal khair. Itu ayat-ayat yang sentiasa mengingatkan kita dalam hidup, insya-Allah meningkatkan iman kita. Iman yang berasas kepada iman kita ni daripada takut. Tuhan sebut banyak kali suruh kita takut pada Allah. Ittaqullah waqshaw yawman la takut. Limaza al-khawf min Allah, apa baca dah dulu deh. 15 yang ulama tak jenis tidur, yang orang tahu ni dia takut, orang tak tahu dia tak takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya sesungguhnya orang yang takut pada Allah di kalangan hamba ni orang yang tahu. Orang yang tak tahu dia takut mana dia tak tahu. Dia tak tahu kata rimai apa kucing. Dia tak tahu apa yang dia kena takut sebenarnya. Sebut hamba baca dah nak cuma nak pingat balik. Takut daripada taksirnya kita hak sebagai seorang hamba. Takut kehebatan Allah yang bila Tuhan merka dalam satu maksiat kita, tak kata benda tu besar, kecil pun boleh jadi dalam berkah dalam maksiat. Waktu kita takut daripada akibat yang kita melakukan dosa. Tuhan tak ampun. Bila tak ampun satu dosa, tak lewat apa lah kita. Dosa orang kalau dia tak ampun, bengkerak habis kita. Ya akhirat esok, hak paling bengkerak kata Nabi, iaitu orang yang banyak amal dia, tapi ada sakut dengan orang. Orang tu mari minta pahala dia, mari minta bayar. Jadi dia minta dunia boleh cari piti bayar dia. Minta akhirat, benda kena bayar sananya tak ada dah pahala ya. Tak cukup pahala dia, hak lain mari dah tak cukup pahala, ambil dosa. Hak tu bengkeraklah kita. Takutnya lagi kita duk rasa senang, rasa hebat ni, Tuhan duk istidrak kita. Fa ammal insan iza ma batalahu rabbuhu fa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah itu ni perasa deh. Tengok aku taklah buat taat gitu mana sangat. Tiba-tiba tengok Tuhan beri aku kaya, Tuhan beri aku senang tu jangan lupa. Tuhan uji kita. Takut mahbatatil amal, takutnya Tuhannya hampa amal kita. Banyak ya Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Tuhan sebut dalam Quran banyak tempat, jangan orang beriman hampakan, batalkan amal-amal kebaikan kamu dengan sedekah. Molek dah sedekah.
Tengah belum nak buat okey, tengah buat okey, mari lepas buat lama, mari rasa bil manni, rasa nak menukik aja. Orang tak pernah sebut nama kita, padahal kita banyak hak belanja masjid ni. Nama kita tidak ditulis. Mari rasa nak menukik, rasa sakit hati, orang kita nak beri belanja sebulan ni dia tak terima kasih kita. Hak tu pun Tuhan kata habis amal kita. Al-khawf min az-khuzlan, takut gelecah. Takut lagi Tuhannya cabut iman. Takutnya su' kita ni su'ul khatimah. Takut bertemu dengan mati tak sedia. Hari ini mati, kejap lagi mati deh. Tak bersedia untuk kita nak mati. Sebab tu Ahmad dah baca itu. Setiap gerak geri kita nak keluar, nak pergi mana, mari mana tu kena ambil kira. InsyaAllah kita mari mana tadi? Mari buat taat. Nak pergi mana? InsyaAllah kita berdalam teruskan Faizan Faragta Fangsab. Sebab tu nak tubik rumah, ingat semua Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tak payah pun 3 kelimah ya. Tapi Nabi jamin. Nabi kata Tuhan jamin 4 perkara. Laqad hudita wa kufita wa tanaha anhu syaitan. Nanti kamu tak akan sesat. Kamu akan dicukupi kalau nak pergi keluar cari rezeki halal. Kamu akan dijaga oleh para malaikat dan syaitan tak boleh ganggu kamu. Tak payah pun nak sebut 3-4 kelimah tu dah. 3 kelimah ya. Lillah walillah wa 'ala Allah. Seterusnya takutnya sakaratul maut mari. Tahu tempatnya. Kalau tanya orang mati dah dalam kubur, yang dia mati tidak sedia, gapo hak dia minta sama sekali. Dah minta nak balik semula. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Hak tu hak dia minta. Na'mal salihan. Minta balik semula tu nak apa? Nak buat amal soleh. Tak ada minta benda lain. Nak taubat, nak minta semenik ya untuk dia boleh taubat semula, minta maaf semula. Nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Semua hak mati yang tak beruntung gitulah hidup dia. Dan kecuali orang mati hak dapat senedahnya, tak ada orang minta balik. Tak ada orang minta balik. Lepas mati tu lamanya usung ke dia kubur. Duduk dalam kubur dah. Lama lagi kau kiamat. Duk tanya hak tu ya. Boleh tengok dah tempat dia nak duduk dalam syurga. Tempat seni dia. Tak masuk syurga lagi. Tapi raudhatun min riyadil jannah dah ada dalam kubur. Terkejut bila wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana. Semua kejut belaka. Hak senang pun terkejut, hak susah lagi terkejut, kau berat jadi. Dia kata ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Bagi tenang balik. Ni dah Tuhan janjinya kita. Wa sadaqal mursalun. Tak nak minta balik dah. Banding dengan hak dia dapat di akhirat, di alam barzah, tak ada nilai dunia. Saya kata tak nilai walaupun sebesar sayap nyamuk. Nabi lalu tepi jalan, tengok bangkai. Nabi kata, siapa nak bangkai ni? Aku nak jual. Nak jual. Orang sahabat kata, kalau nak free pun kita tak nak. Itulah dunia. Bila kita rasa ada hak sebenarnya hidup ini senang, syurga yang Tuhan nak bagi kita 10 kali ganda, dan dunia ini dah 10 kali ganda. Mari duk tengok berita seorang milioner Kuwait dia mati. Dia tunjuk gedung 10 kali. Gedung rumah dia sepuluh dalam kitab, dalam kedai buku, dalam kitab. Susu matarak, emas toko. Kata dia emas. Tempat tidur dia emas, tangga dia emas tu semua. Ada kapal terbang pun emas. Disalur dengan air emas. Akhir sekali tunjuknya tempat dia mati, kubur. Kubur ada tiap batu 2 tokok di situ. Tak ada. Semua boleh bawa pergi ke? Tak boleh bawa pergi. Takut
hempek kubur, soal kubur tak boleh jawab. Takut huru-hara kiamat, takut kita masuk neraka, tak ada orang nak tolong jamin kita. Orang beriman ada 10 benda, 9 benda nak sebut sama deh. Allah, Rasul, orang beriman boleh jamin. Amalan-amalan kita mari tolong kita. Kaki tangan kita pakat jadi saksi. Debu-debu yang kita duk bijak mari tu, semua tu boleh jamin, boleh mari saat bela kita. Quran yang kita duk baca, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, nak mari tolong kita. Gelak, takut tak ada benda tu yang nak selamatkan kita. Di sebalik takut, Tuhan suruh kita ni kena harap dia. Takut-takut pun kena ada benda yang kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah dia panggil al-khauf war raja. Kena harap juga, jangan tak harap deh. Takut bangun tengah malam, amman huwa qanitun ana al-laili qad. Tuhan tanya, orang yang boleh bangun tengah malam. Lepas tu apa dia buat tengah malam tu? Yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Kalau kita boleh bangun tengah malam, apa jadi tak mengatuk bila boleh ambil wuduk, bila boleh baca Quran, bila boleh istighfar, jadi tak mengatuk. Tadilah Nabi kata deh, Nabi kata bila tidur ada 3 ekor syaitan. Bila 3 ekor syaitan tu nak amak dia tak payah pun, sebut nama Allah lari seekor, ambil wuduk lari seekor, bangun semaya habis comel lari habis syaitan. Fa asbahna syid. Kita buat sebab benda tu berlaku sungguh pada kita. Kita perhati kita sendiri dah. Tubik rumah dengan bismillah tawakal, lain dengan kita tubik tak kata apa, tak niat apa, pergi dengan jadah gitu. Rupa-rupanya faman ya'shu an zikri, siapa yang hidup dia tak nak ingat ke aku, naqid lahum syaitanan, syaitan lah akan jadi wahfalahu qarin. Rupa-rupanya hak kita tak payah nak ingat Tuhan, payah nak sebut nama Tuhan, payah nak sebut benda ni semua, ada benda hak duk melalaikan kita, syaitan. Jadi kita insya-Allah benda tu kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara apa yang kita kena harap, janji Tuhan. Di antara janji Tuhan, orang yang sentiasa bergantung dengan masjid. Kita berdoa pada Allah biar hidup kita ni ada peluang boleh mari masjid semula deh. Baru ni tak boleh mari dah. Orang AJK yang boleh mari, butuh AJK. Masjid kapal begitu sepatutnya 4,000 3,000 lebih semaya Jumaat. Semaya Jumaat biar kalau subuh ni adalah dalam 150-200 orang pagi. Ceknya tabung subuh, tabung tu afak. Bulan ni boleh kat RM300 sepagi-pagi. Masya Allah, subuh bila stop, ramai rupa-rupa ketua ni menangis. Kita buka pintu belakang depan ya, pintu ni lah AJK ya boleh masuk. Nyopakak mari sudah. Jumaat boleh 50 orang. Nyopakak curi mari dekat 200 orang. Polis buat tak tahu gitu lah. Mana nak kena 3 orang bukan mari nak curi dia. Tapi dia kata duduk sunuh lah. Sebelah ni yang kita nak ambil gambar, takutnya mari polis hok besar lagi dia. Itu nak ayat katanya, peluang tu semua bila hati kita sentiasa bergantung dengan rumah Allah, kita akan dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas beberapa perkara. Hamba rasa kita dah baca dah, tapi nak baca pula tentang hati yang bergantung dengan rumah Allah ni. InsyaAllah jaminan-jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang kita berhenti dulu Pertamanya, bila Tuhan sebut rumah Allah ni, Allah kaitkan dengan cahaya dia. Allahu nurus samawati wal ard, surah An-Nur. Cahaya Allah ni memang bersinar. Cahaya nak masuk dalam hati kita. Bila kita mari di rumah Allah, jangan lupa minta tu. Allah maj'al fi qalbi nura, wa fi qabri nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Itu doa hak Nabi
ajar kita minta supaya cahaya Allah ini terus menerang ke dalam hati kita, di wajah kita, dalam kubur kita, semua ni minta. Sebab tu akhir ayat tu Tuhan katakan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Siapa tu dalam rumah Allah tu duduk? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jadi kita nak hati tu biar tergantung dulu dengan rumah Allah. Rindunya tak boleh mari masjid, sedihnya rasa gitu deh. Peluang setengah-setengah budak tu dia kata tak kena Jumaat, tak kena pergi Jumaat deh. Muncul dia ada kapal tu kalau jumpa ustaz kita bimbang sama takut tu ekor dia kata 3 kali dah tak Jumaat. Istilah hari mana tak tahu dah. Macam takut jadi kera, macam kira datang khasiin tu lah. Tu mereka dah kata 4 kali dah ustaz. Bubuk kupon, kita buat kupon kan, bubuk lah. Tak ada JK ni mana jenis. Start dengan hati kita insya-Allah. Banyak amal nak baca pagi ni, jaminan yang kita harap sungguh-sungguh dengan Allah. Satunya bila boleh mari rumah Allah semula, kita ikat hati kita pertamanya ziyadatul hasanat. Dosa kita dah buat ni dia akan terhapus. Wa mah Tuhan hapus, tambah kebajikan dan hapus dosa kita. Selangkah kita mari dek, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatan tamhu sayyi'atan wa khutwatan taktabulahu hasanat. Bila kita lari selangkah, saya tambah tak gugur. Zahiban wa raji'an. Mari tidak kira mari saja, balik jak pun kira juga. Kita mari 50 jakah, balik 50 jakah, 100 jakah. Ayat kita dengar dalam surah Yasin tu kan. Masa turun surah Yasin, ada seorang sahabat dia rumah dia dekat dengan, duduk jauh, dia pergi mengadukan Nabi. Saya tak ingat nama sahabat tu. Lalu bila turun surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nabi sebut lepas pada tu, sungguhnya Tuhan kata, kami akan hidup balik orang yang mati dah, dan semua kami akan catatan semua tempat-tempat hak kesan asarahum, dan kami akan himpun dalam suratan amal depan dia di hari kiamat semua. Dan Nabi sebut kata-kata asarukum tuktab, tapak kaki kamu tu ditulis oleh Allah. Dia kata Rasulullah, amun nak duduk jauh mula rugi. Kira kalau mari 100 ya, kalau duduk jauh boleh 200. Jadi tapak kaki hak kasih hak kita jejak tu dia mari dibawa oleh Allah di hari kiamat untuk jadi saksi kita. Betul dah kita ni dah boleh balik amal jimat berskapi ni kereta daripada rumah pergi sekolah ya, balik sekolah klik tidur, lepas tu pergi masjid ya, tak pergi mana. Alhamdulillah miak mutu pun jimat, duduk kedai kopi tak boleh lagi ya, buang-buang. Jadi banyak peluang Tuhan suruh kita ambil peluang ni. Yang kedua, Tuhan jamin dengan hayatut tayyibah wa husnul khatimah. Hadis ikhtisamul malail a'la, dikatakan wahai Muhammad, tahu tak dia di malail a'la ni Tuhan duk bincang beberapa malaikat, tetap dia kata fid darajat wal kafarat. Dia kira ni amalan kita ni, ada orang duk mengira dia, abang ni hari ni buat gini. Kita nak potong apa, kira akaun tu ada orang duk kira. Lepas tu apa kata darajat kafarat dia? Satu, naql aqdam ila jamaah wa isbahul wudu fi sabarat wa intizarus salah ba'da salah. 3 perkara ni Nabi kata orang yang gerak kaki dia ke tempat jamaah, masuklah semaya, belajar, isbaghul wudu. Wudu ni kita jaga semua deh, biar comel, jangan tirih pula. Amal ingat sekali kita tengok Tok Guru masa duk kerja dengan Perkim tu, amal dia duk dakwah, ada seorang Setiausaha Agung Perkim masa hidup lagi dia
Dia kata dia setiap kali dia tengok Tok Guru bangun tengah malam, ambil wuduk, terkapok. Tak dengar apa suara air. Dia kata dia bimbangnya takut kita buat amalan banyak ni, rupa-rupanya berdih kita buat amalan kita bocor. Dengan sebab banyak bazir. Sebab kita banyak amalan kita tapi tirih. Tirih tu banyaknya tak kena macam kita juru air lah. Tak kena atas ni tapi duk mandi patutnya sikit lah, tapi duk luar tu dia tirih lah, membazir. Hingga sahabat ditanya Nabi, bazir juga kau duk tepi sungai ni? Ia ke bazir juga. Sebab benda tu Tuhan suruh kita tengok 3 perkara pertama iaitu isbarus intizarus salah ba'da salah, wa man hafaza alaihinna, siapa yang boleh jaga benda 3 tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin, dia hidup dengan dalam keadaan hidup dalam kebaikan semua, dan dia pula mati dalam baik. Sebab tu kita jaga wuduk lah, jaga biar ada wuduk semua. Syaitan pun tak mari orang dalam wuduk. Emosi kita dikontrol oleh malaikat rahmat di tepi kita. Sebab tu bila kita nak marah ke dah, emosi kita tu mood dak molek tu dia mari daripada syaitan. Innal ghadab minas syaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa idza ghadaba ahadukum bila kamu rasa nak marah kena ambil wuduk. Nak marah ke isteri ke rasa juga sekala dia. Nanti habis. Kita ambil wuduk dulu, lepas kita balah. Bayak kabel kita. Nanti betah kita ambil wuduk, lepas kita gocah. Dia tak jadi nak gocah dah, lepas wuduk dah tak payah dah. Bagaimana? Nampak comel mula muka bini kita, bersinar, berseri mula dah. Tidak tu kan nampak macam apa dia panggil? Nampak macam lembaga aku nak marah tu dah. Memang gitu dah, orang nak marah orang ni dia tak nampak dah comel. Nampak macam lembaga, muka gelap, gigi nampak darah. Kita nak marah sebab kita ambil wuduk, lari benda tu, syaitan tu daripada kita. InsyaAllah kita boleh kontrol. Setiap kali disebut minha i'dadun, tempat tinggal kita di syurga. Anin Nabi SAW man ghada ila masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah. Tempat kullama ghada wa raha. Ada tempat yang Tuhan perintah, masa yang Tuhan perintah suruh malaikat ada jaga syurga, siap sedia untuk dia. Kita ni insya-Allah kena harap benda tu lah. Jangan tak harap, buat dah kena harap, gantung tu terus pada Allah Subhanahu. Kita akan boleh benda tu. Wa minha salatul malaikatu alaihi ma dama fi musallah. Imam Ahmad daripada Abi Hurairah, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat ni dia akan sentiasa bersalawat, maknanya berdoa rahmat untuk kita. Ala ahadikum, kita duduk dengar hari Jumaat kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi ni memang dah selawat sama ke Nabi. Selawat tu makna doa. Jadi malaikat ada juga selawat ahadikum kita ni. Bila dia duduk selawat kita? Madama fi musallahu, selama mana dia berduduk di tempat semaya dia, alladhi shalla fihi, dan kita tidak berhadas. Apa malaikat dia kata? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kalimah ni orang kita membaca, kita dekat nak matilah. Mati dah lah dah. Mati duduk depan ni, panggil lah Abang Haji Muhammad Nasir bin Ibrahim mati. Innalillah, pakak mari semaya deh. 3 tu ya ada doa ya. Fatihah, lepas Fatihah tu apa? Selawat, lepas selawatnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ni doa tak ada mati lagi, ada doa kita. Siapa? Malaikat. Dia minta hari ni kita buat, kita rasa salah. Dia tak ada dalam akaun kita, delete. Sebab ada orang hebat nak tolong selesaikan kes kita dengan Tuhan.
Ha? Mereka Ha? adakah yang mengucap 2 kali syahadat sebelum mati manusia? Malaikat Tuhan bagi iman dan tak kurang iman dia. Kita ni sebut surah dia. Malaikat yusabbihuna al-laila wan nahar. Di antara malaikat sentiasa bertasbih sama tak berhenti Tuhan. Ada malaikat yang sujud sama Tuhan. Ada malaikat yang rukuk sama Tuhan. Wahum dalam Quran sebut malaikat hak ditugas gitu, dia tak jemu-jemu untuk buat perintah Tuhan. Maknanya ada yang malaikat bertasbih, ada yang malaikat mengucap. Semua tu disebut dalam hadis-hadis dan dalam Quran. Bahasa dia tu email, dia tak malaikat dah, la ya'sunallaha ma amarahum. Dan dia tidak pernah diraka. Saya kata dalam surah Al-Tahrim tu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Malaikat di antara sifat dia tak pernah buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nak kata dia mengucap, disebut dalam hadis-hadisnya, ada malaikat yang terus bertasbih, malaikat yang sentiasa bertakbir. Dan kelakuan pula ditugas kita. Ada yang dia keliling aras, tawaf aras, tak berhenti juga. Seterusnya banyak lagi. Abang nak baca setakat ni dulu. Minha dhaminun 'ala Allah an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun kulluhum dhamin 'ala Allah in asha ruziqa wa kufiya wa immata adakhalahu Allahul jannah man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhamin 'ala Allah wa man kharaja ila al-masjid fahuwa dhamin 'ala Allah wa man kharaja fi sabilillah, dia dalam jaminan Tuhan. Tuhan jamin. Bila Tuhan jamin, relax kita. Dalam barang ni, hak hamba beli ni dalam waranti. Kita beli dah komputer ke apa ke, kita jamin setahun. Maknanya dalam setahun ni punah ke gapo ke tak apa, mari ganti balik. Kereta kita bayar insurans kelas 1 dah. Jak Tuhan jamin. Bila Tuhan jamin, relax kita. Tapi syarat nak jamin tu kena jagalah. Jangan keselai. Kita pun samalah, nak Tuhan nak jamin, nak jaga body kita, nak jaga hati kita, nak jaga iman kita tu kena ikut syarat dia lah. Nak dapat dia nak dapat jamin dia. Insurans cuma tak bayar. Abang kata abang dulu, kata Ijal, satu kali nak jumpa, nak pergi buat halaqah semaya maghrib di Masjid Pakistan, Masjid Jalan Sultan Zainab depan Istana Lama. Semaya hujan rupuk. Kita langsung hidup semaya. Dah baca surah Baqarah betul. Ingat aja dah baca surah Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqs. Betul lah yang lalu ayat tu. Betul lah gum bunyi. Orang duduk luar masjid ni, Ustaz, kata siapa Ustaz? Kata Amu, mana? Tubuh gutung tu, hakik. Ada lagi siapa hari ni, Amu tengok, Amu teringat. Dia golek. Jatuh, atas kata Amu, pecah macam depan. Allah. Baru baca Tuhan nak uji. Nak marah siapa? Amu nak marah siapa? Nak marah Ketua Imam? Nak marah Ketua Bila? Nak marah Ketua Tuhan? Buah hutang pula hak jatuhnya dah. Kalau jatuh buahnya tu, kita salah kita. Ni letak tempat comel dah. Sudah. Ingat sama lah bila Tuhan kata, bila kita kena bala, ingat Tuhan dah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ambil pahala lah Tuhan uji kita ni dah. Boleh jadi Tuhan nak tarik hak ni, hak banyak lagi kita tak sedar. Ya, hak Tuhan duk beri. Wa khlif li khairan minha, ganti hak lain lah. Kata awak telefon, mana Ustaz? Tak Ustaz, relax je. Kereta baru beli tak ada masalah je kat Protong tu. Dia kata Ustaz tak bayar insurans cumi RM50 ya setahun. Tak boleh Ustaz, tak boleh claim. Sudah. Dicek tengok $1,000 lebih ke $800 gitu lah. Belum pada tu isteri ambanya dah bawa kereta, habis dah kereta depan tu nyong
Kira buat ya Allah ya Tuhanku. Siapa lah nak bayar? Minta ke masjid malu kita. Bol paduk ngajar ngap kabel. Dah dibayar dah siapa pergi bayar? Apa pun tak tanya siapa hok dibayar kereta ambo kat wecak tu. Tu uji kita lah. Kita nak tahu mana? Rupa-rupanya jangan lupa kepada Allah. Ingat Tuhan, minta selalu dengan Tuhan. Ganti hak lain lebih baik pada tu. Kalau bini mati jangan duk jeri kan. Ada seorang sahabat tu, dia seorang sahabat perempuan tu, sampai dia mati gitulah. Nabi ajar dia. Ummu Sulaim ni amuk pada Anas bin Malik. Dia suami dia Abu Amr. Lepas dia Malik tu tak masuk Islam, dia cuma dia orang comel. Bawa Anas pergi ke Madinah. Tak tahu nak mana dia serah ke Anas ke Nabi. Ya Rasulullah, hamba ada nak khidmat, tak boleh lah debat dia. Dia kata hamba ada anak lelaki ni nak suruh duduk dengan Rasulullah jadi khadim Nabi. Kalau Nabi nak suruh apa, berdoa lah dia berdoa ni, Allahumma barik, Allah panjanglah umur Anas, murahlah rezeki Anas. Banyakkanlah zuriat berkat dia 3. Panjang umur, anak ramah, harta banyak. Umur dia 100 lebih. Anak cucu dia 100 lebih. Rezeki dia pun, orang kata buah tamar dia. Hak buah, orang lain buah sekali ya tahu dia buah semacam pertama dia. Itu di antara berkat. Bila dia kahwin dengan Abu Amr, dia dapat anak nama Amr. Ayah dia ni sayang sangat. Tiba-tiba satu hari dia pergi ke hajat dia, balik mati rupanya. Adik dia sakit mati. Suami dia balik tanya, nak tidur malam, pandai bini dia. Dia tanya, mana Amr? Relax. Dia duduk, apa tanya, tak tanya dia dulu deh. Sehat ke tak tanya anak dulu. Relax lah. Okey, sudah tu dia layan. Lepas tu dia kecek. Dia kata, banyak hidup ini kita ni duk bunuh orang belaka. Hak tu hari pinjam belaka deh. Omong apa tu hari pinjam. Semua ni tu kalau orang pinjam bagi kita, tiba-tiba dia nak ambil balik, kita nak marah dah. Marah warnanya bukan hak dia. Dia kata anak kita hak abang saya tu dia dah mati dah. Tapi dia besar habis lah. Kau jiran-jiran dia, mu jangan royak ke suami aku sebab mu tak pandai, nanti mengamuk dia. Tanya mati sebab gapo, apa yang lapar, apa mu tak jamu makan. Habis banyak soal. Biar aku royak sendiri. Ni satu perempuan yang hidup dia tenang, kata dengan Tuhan, nangis buatlah dia. Nabi pun menangis Ibrahim mati tu. Lalu dia pergi jumpa Rasulullah baca ajar dia doa dan Tuhan ganti hak lain. Pada tu anak dia ramah hebat-hebat belaka. Kita jangan sedih lah, Tuhan nak uji sikit ya dah. Tuhan ganti hak lain rupanya. Banyak itu Tuhan jamin. Di antaranya minha. Kita butuh 7,5 boleh. 4 minit. Tuhan kata yubahi bihil malaikah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kami sallaina ma'a Rasulillah maghrib. Kami duduk sembahyang maghrib bersama Rasulullah. Faraja'a man raja'a. Ada hak balik-balik lah. Maghrib dengan Isya kan? Nak balik dulu mari pun dah. Wa aqaba man aqaba. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an. Tengok Nabi mari. Qad hafarhu nafas. Jadi menyawang. Qad hasira'an rukbatayhi. Nabi kata, abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Gembira awak kita semua, dia kata, Tuhan kamu telah buka satu pintu daripada pintu-pintu langit yang berbangganya dengan kamu ni. Malaikat ada berbangga-bangga. Kata oleh para malaikat, dia kata, tengok hamba-Ku. Tuhan ni berbangga dengan para malaikat. Kata dia bangga dengan hamba-hamba-Ku
Dia tunai dah fardu. Kita tak dia dah semaya subuh dah. Tunai dah fardu. Lepas tu duduk lagi. Kata dia kan? Dia kata dia telah tunai dah. Waqad qadau faridatan wa hum yantaziruna ukhra. Tiba-tiba dia tunggu lagi. Habis dah balik nak tunggu semaya Isyak. Besar pahala menunggu solat. Kita boleh buatnya 2 waktu ya. Maghrib dengan Isyak ya. Takkan nak tunggu subuh sampai zuhur dah. Kita pun tak digalakkan. Tapi 2 waktu tu penting. InsyaAllah. Kita nak tunggu pula ni semaya duha ataupun semaya isyraq. Nah, kita tunggu tu kita niat untuk nak dapat ini. Nah, itulah di antaranya jaminan ataupun yang kita kena harap hidup kita ni dengan apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut kena agak. Nah, sikit lagi 7 hari hak Tuhan nak kita duduk bersama dengan Nabi di bawah bayang aras. 7 hari ni salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hati dia teriak ke masjid. Dalam surah Wat-Tin kita dah baca sama dia. Di antara ayat akhir tu falahum ajrun ghairu mamnun. Nak dapat pahala yang tidak putus-putus tu syarat dia kena masa sihat dia buat. Masa orang tak lari dia mari. Tiba-tiba belok. Kalau orang tak boleh mari. Bukan kita tak nak mari, kita nak mari. Tapi bukan sebab kita tak boleh nak mari. Tuhan beri pahala. Penuh pahala dia. Iza safar al-abdu, apabila seorang hamba apabila sakit seorang hamba atau dia musafir, tiba-tiba masa tu mana boleh sembahyang masjid. Dia sakit mana boleh mari lagi dah. Lebih-lebih lagi musim Covid, batuk orang tak mari dah. Bukan kita tak nak mari, kita nak mari, tapi moga ejek tak benar kita sebab kita bersin. Dulu bersin orang mengucap alhamdulillah ya rahmakallah. Lalu ni kita bersin bakat jeling kita belakang. Baru ni ada orang dakwah lah yang bersin dalam bank Islam. Cina tu pelawak dia. You tak boleh ya? Tak, saya Cina mari di Yuhan dia kata. Cina tu. Pada yang kata kita muka kelas tengok orang-orang kata boleh. Payah ya lalu. Tak, saya ni mari di Yuhan lagi. Cina lagi. Malu dia. Jangan itu dah. Nak ayat katanya persiapan tu kita sentiasa berdoa. Bergantung, hati bergantung. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat pahala setiap waktu yang dia mari, tiba-tiba dia tak ada tempat dia gitu. Semaya asar ada kalau dia mari ni. Kalau ni tak ada ni, dia musafir. Ibu Musa. Lepas tu pula dia sakit ni, boleh pahala. Disebut satu hadis, cuba baca dalam surat pimpinan kitab pimpinan Ar-Rahman tu, disebut satu hadis, mati dah dia. Tuhan suruh malaikat selama mana file kita tak tutup lagi, mati pun. Pahala hak dok boleh lagi, hak dok nak delete dosa tu Tuhan tak kira lagi. Dia dah kubur. Suruh tulis juga, malaikat gitu tulis waktu asar boleh. Tapi kena buatlah kau sihat. Sihat tak buat. Patut sakit nak buat. Nak pecing hati dia. Mana pecing? Kan orang lain boleh. Apa tak boleh? Nak boleh buat kamu tak pernah mari belum ni. Kerja nak syarat pecing macam ABC ni. Dia pecing, dia kerja berapa tahun? 50. Baru boleh pecing. Kita tak kerja dah nak pecing pun orang lain kata. Tuhan tak akan bagi pecing tu. Pecing ni banyak lagi lah dengan amalan kita, dengan sedekah kita, dengan anak soleh yang jaga kita, doa kita, dan dengan ilmu kita insyaAllah. Takat ni dulu kita doakan semoga kita termasuk dalam orang yang sentiasa takut pada Allah, sentiasa harap pada Allah, dan sentiasa kasih rindu untuk mendapat benda ni semua daripada Allah. Bila kita rindu Allah, tak takutlah nak jumpa Tuhan. Takut gananya, takutlah hati. Takut lah. Takut juga deh. Tak apa, kita dah harap dah. InsyaAllah. Siap sedia sama nak mati deh. Siap sedia sama nak mati. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtadah. Allahumma tahhir qulubana minal nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtadah. Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.